Okey, jom kita tengok. Hari ni sambung 2.6 perbezaan kali kedua. Ini pembezaan kali kedua. Okey, kadang-kadang ditulis sebagai kalau y sama dengan fx, kalau dy dx sama dengan f prime x. Lagi kalau d2y dx kuasa 2. Ini cara tulis f double prime x. Okey. Kat sini maksudnya yang ni perbezaan kali kedua, kegunaan dia paling besar sekali adalah untuk menentukan apa nilai minimum atau maksimum. Dia bukan nilai sebenarnya, dia sesuai nak tentukan sama ada dia minimum atau maksimum. Cik sebut ini kegunaan dia. Okey. Tapi dalam latihan kita ni banyak kita akan cuba buat dulu macam mana kita nak buat untuk perbezaan kali kedua ni. Okey, nombor 2.6 nombor 1. Tengok dia bagi kat situ A sama dengan Y sama dengan 3x kuasa 4 tolak 5x kuasa 2 campur 2x tolak 1. Dia mudah je sebab kita buat perbezaan dua kali. Itu saja untuk perbezaan kali kedua. Jadi kalau dy dx macam biasa, darab depan tolak 1 dia akan dapat 12. Tolak 1 akan tinggal 3. Okey, yang ini pula darab depan kita akan dapat negatif 10. Tolak 1 tinggal x. Kalau ada x saja kita hanya perlu buang saja x tinggal 2. Yang last kali tak payah buat sebab dia tidak ada x Macam kita boleh buat terus d2y dx kuasa 2, maksudnya pembezaan kali kedua. Ulang lagi sekali yang ini pula. Darab depan 36. Tolak 1 tinggal kuasa 2. Tolak ada x, buang saja x tinggal 10. Ini perbezaan kali kedua, perbezaan kali yang pertama ataupun dipanggil terbitan pertama dan terbitan kedua. Okey, yang ini mudah sebab dia melibatkan persamaan yang satu baris, tak ada pecahan, tak ada melibatkan punca kuasa, apa semua, mudah ajalah. Okey. Terus saya pergi dekat B terus. Kau boleh tengok Okey. Kalau lupa ke apa boleh bagi terus ni. B, soalan dia berkenaan dengan apa? Y, dia minta y sama dengan 4x kuasa 2 tolak 2 per x. Okay. Bila kamu tengok soalan macam ni, biasanya kita akan buat naikkan ke atas dulu. Saya akan gunakan basic dulu. Naikkan ke atas. Dy sama dengan 4x kuasa 2 tolak 2x negatif 1. Okey, seterusnya apa kita buat? Kita buat dy dx. Dy dx mudah je lah ni. Dah jadi sebaris macam ni memang senang. Ada yang susah bila dia ada pecahan, ada punca kuasa, dia kena tengok betul-betul lah. Yang ni terus je lah. Darab depan 8, 2 tinggal 1. Negatif 1 darab depan dengan negatif 2 dapat positif 2. X tolak 1 negatif 2. Tapi biasanya kuasa negatif kita tak galakkan pelajar tinggalkan jawapan dalam kuasa negatif lah. Tapi sebab soalan ni nak buat lagi sekali perbezaan, jangan ubah yang ni. Jangan ubah lagi. Kita terus jalan dulu. D2y dx kuasa 2. Terus kita buat 8x akan jadi 8. Yang ini akan jadi negatif 4x kuasa negatif 3. Okey. Kamu boleh tinggal macam ni. Ataupun jawapan kamu boleh tukar. Negatif ni turunkan ke bawah. Dia akan jadi 8x tambah 2 per x kuasa 2 untuk dy dx. Dan yang bawah 8 tolak 4 per x kuasa 3 untuk perbezaan kali kedua. Okey, perhatikan, tengok. Ingat lagi. Okey, padam ni. Ini biasanya kalau dah minggu ketiga, minggu keempat kot kamu belajar ni, maksudnya kamu dah
Kat sekolah pun dah sampai belum ni? Bab 2 dah masuk sampai sini belum? Dah. Dah. Okey okey. Kita terus, kita pergi dekat C pula. Tengok. C. Soalan C dia bagi Y sama dengan 3X tambah 2 kuasa 8. Ini jenis bracket yang kuasa. Ada kuasa kan. Kita buat dy dx dia. Dy dx sama dengan salin bracket. Darab depan 8 tolak 1 7. Beza dalam ni bawa ke belakang. 3X tambah 2 bezakan jadi 3. Tulis bagi cantik dia akan dapat 24. 3X campur 2 kuasa 7. Ini baru perbezaan kali pertama. Buat kali kedua. D2Y dx kuasa 2. Kamu akan dapat sama juga kaedah dia. Salin bracket. Darab depan 7 darab dengan 24 140 28 168. Kuasa 6 ni sama bawa ke belakang juga. 3 ni kat situ. Kita darab lagi, habiskan lagi 168 dengan 3. Uish, nombor 3 berapa ni? 480 24 504. Betul ke? Betul. Kan? 3X tambah 2 kuasa 6. Ini mudah je lah. Kalau soalan macam ni biasanya dalam SPM ada, tapi dia dekat pecahan-pecahan dia. Pecahan dia maksudnya ada A, B, C, D. Salah satu tu mungkin dia akan tanya tentang pembezaan kali kedua kan. Okey. Nombor 2 dia agak susah sikit sebab nombor 2 dia dah melibatkan pecahan dan juga punca kuasa. Ini nombor 2. Okey, untuk soalan nombor 2. Cari F prime X dan juga F double prime X. Sama juga perbezaan kali pertama dan perbezaan kali kedua. Soalan pertama A dia bagi Fx sama dengan punca kuasa 2X campur 1/X kuasa 2 kan. Dalam asas pembezaan biasanya saya suruh kamu tukarkan dulu kedua-dua ni ke dalam bentuk indeks. Ini kita akan dapat kat sini. Yang ini akan dapat X kuasa 1/2 campur dengan X kuasa negatif 2. Baru kita buat F prime X. Kita akan nampak dia dengan jelas. 1/2 pergi depan. X 1/2 tolak 1 negatif 1/2. Yang ini negatif 2 pergi depan tolak 2. X tolak 1 negatif 3. Okey, jangan pindah-pindah jadi cantik dulu, biar dulu. Kat sini sebab kita ada satu lagi kena buat F double prime. Sebab saya biar space satu untuk kita cantikkan nanti kan. F double prime X kat situ sama dengan kita terus buat perbezaan kali kedua. Yang ini darab dengan yang ini. 1/2 darab negatif 1/2 dia akan jadi negatif 1/4 X. Negatif 1/2 tolak 1. Negatif 3/2. Yang ini negatif 3 darab negatif 2 dan akan positif 6. Negatif 3 tolak 1 negatif 4. Lepas tu kalau kita nak cantikkan dah boleh dah. Okey. Contoh macam ni kalau nak cantikkan. Dia akan jadi 1/2 punca kuasa 2. Yang ini pula. Negatif 2/X kuasa 3. Sama juga yang ni. Ni negatif 1/4. Yang ini kuasa 3 punca kuasa. Maksudnya punca kuasa 2 X kuasa 3. Okey, itu negatif 3/2. Yang ini campur dengan 6/X kuasa 4. Okey, tapi biasanya kalau pelajar tinggal dalam bentuk indeks pun dikira betul. Asalkan pembezaan telah dibuat. Okey. Tengok.
Boleh? Syafiqah, boleh? Mana Syafiqah ni? Ada. Boleh cikgu. Boleh ya? Okey. Hadis, mana kawan-kawan kau yang lain? Tidur. Tidur aku cikgu. Tidur macam mana? Biasalah. Malam main PUBG. Boleh ikut ada eh? Okey. Boleh. Terus, kita terus pergi dekat B eh. B. Nombor 2 B. Okey. Sekarang dia ada pecahan pula. Tengok. Teknik-teknik ni yang kamu kena ingat lah. Okey, nombor 2. Sekejap eh. Padam. Siapa dah hilang? Balkis, putus ke? Nombor 2 B. Fx dia bagi adalah sama dengan X kuasa 4 campur 2 per dengan X kuasa 2. Okey. Yang ini macam biasa. Kalau kamu dapat satu persamaan yang mana bawah dia single X, kita akan simplify dia dulu. Dia akan jadi X kuasa 4 per X kuasa 2 campur 2 per X kuasa 2 macam tu. Jadi yang ini boleh potong 4 dengan 2 tinggal X kuasa 2. Yang ini akan jadi campur naik balik. Dia akan jadi 2X kuasa negatif 2. Baru kita boleh buat F prime X dengan mudah. Kena simplify dulu. Okay. Dah simplify, yang ini jadi senang lah. Darab depan 2X. Darab depan negatif 4. X kuasa tolak 1 negatif 3. Biarkan satu space untuk kita buat jawapan nanti. Kita terus pergi dekat F double prime pula. Sini. 2X. Ada X, buang X. Tinggal 2. Darab depan positif 12. X kuasa negatif 4. Okay. Kalau nak cantikkan kat sini lah. Jadi 2X tolak 4 per X kuasa 3. Yang ini akan jadi 2 campur 12 per X kuasa 4. Okey, perhatikan. Cuma yang ini penting dia kat sini. Penting dia kat mula-mula ni. Kamu kena pemudahkan. Berarti tak susah sikit lah. Tak payah pakai formula Terus macam tu je. Okey. C ni susah sikit. Bila kita pakai formula, bila buat 2 kali dia akan jadi banyak kerja sikit. Contoh, Fx dia bagi kat sini sama dengan 2x campur 5 per dengan x tolak 1. Ini kita terpaksa pakai formula sebab dia bahagi. Kita tak boleh nak pemudahkan dah. Jadi saya akan buat UV lah. U sama dengan 2x campur 5. V sama dengan X tolak 1. DU sama dengan 2. DV sama dengan 1. Kita masukkan dalam formula F prime X. Kalau bahagi, formula bahagi V DU DX. V DU dulu. Ni V DU. Kita akan dapat 2 X tolak 1 tolak dengan U DV. U DV 1 saya tak tulis. Terus 2x campur 5. Tapi dalam bracket. Ingat hati-hati. Tolak kena dalam bracket. Per dengan V kuasa 2. Okey. Kemudian kita permudahkan saja yang ni. Bila kita dah permudahkan. Dia akan jadi 2x tolak 2. Tolak 2x. Tolak 5. Bawah jangan usik X tolak 1 kuasa 2. Pemudahkan lagi. Ini kita akan jadi 2x tolak 2x habis. Tinggal negatif 7 per dengan X tolak 1 kuasa 2. Okey.
Sekarang macam mana kita nak buat perbezaan kali kedua benda ni? Sekejap ni. Okey, bila soalan kita yang tinggal sekarang ni macam tu, apa kita buat? Sekejap, saya masih ada gini ya. Salin soalan sekejap. -7 per dengan X tolak 1 kuasa 2. Okey. Bila jadi macam ni, kamu tak payah pakai formula. Sebab formula kita pakai kalau atas ada X, bawah ada X. Ni bawah saja ada X. Bila bawah saja ada X, kita boleh pemudahkan dia dengan naik ke atas. Dia akan jadi -7 X tolak 1 kuasa -2. Macam tu. Kita pakai kurungan saja. Teknik kurungan. Terus kita boleh buat F double prime X. Dia akan jadi ni darab depan 14 salin bracket tolak 1 macam tu. Beza dalam bawa belakang 1. Itu dapat jawapan kita 14 per X tolak 1 kuasa 3. Okey. Kalau kita pakai formula, kita ada benda yang kita perlu simplify nanti. Jadi susah sikit. Tengok. Okey. Boleh faham? Ada soalan? So, kita masuk nombor 3. Tengok, perhatikan. Ingat dia punya teknik-teknik flow dia, teman. Okey, boleh. Dah Pergi nombor 3. Okey, untuk soalan nombor 3 kat sini, kamu tengok dia bagi apa? Diberi Y sama dengan X kuasa 3 campur 3X kuasa 2 tolak 9X campur 2. Kemudian kita cari koordinat A dengan keadaan dy dx sama dengan kosong kan. Okey. Cari koordinat A yang mungkin. Kosong. Seterusnya cari nilai bagi d2y dx2 di titik A. Kena cari pula d2y dx kuasa 2 pada titik A. Titik A ada koordinat dia lah. Okey. Jadi so cari titik A dulu. Jadi kita kena buat apa? Dy dx samakan dengan kosong. Kita buat dy dx dulu. Saya akan buat macam ni. Dy dx sama dengan darab depan tolak 1 3x kuasa 2 campur dengan darab depan tolak 1 6x. Ada x, buang x, tinggal tolak 9. Okey, yang ini kita boleh faktorkan. Kamu faktorkan. Okey, ambil kalkulator, faktorkan. Jangan faktor macam saya tak ada kalkulator kan. Faktor biasa je. Samakan dengan kosong, jadi x sama dengan 1 dan x sama dengan -3. Okey, kamu faktor pakai kalkulator je terus. Okey, dapat ni titik A. Titik dia mesti ada x dan mesti ada y. Jadi kita kena masukkan x1 ni ke dalam y semula. Jadi kat sini kita boleh congak je y sama dengan, kita ambil 1 kuasa 3 1 campur
3 kali 1. 3 tolak 9 kali 1. 9 campur 2. Sini saya akan dapatkan itu. 1, 3, 4, 6 tolak 9. Negatif 3. Jadi koordinat yang pertama yang mungkin adalah 1, negatif 3. Okay. Satu lagi. Kalau X negatif 3 pula. Kalau X negatif 3, kita masukkan. Y sama dengan negatif 3 kuasa 3. Negatif 27. Negatif 3, 9. 9 kali 3, 27. Negatif 9 darab dengan negatif 3. 27 juga. Campur 2. Jadi kita akan dapat 29. Jadi koordinat kita yang kedua, A juga. Yang mungkin negatif 3 dan juga 29. Ada 2 koordinat yang mungkin. Oh, Ya? tak faham. Yang mana? Sampai mana? Sini. Like, lepas cikgu faktorkan tu saya tak faham. Ni dapat? Boleh faham sini? Tak faham. Ni X1 ni boleh? Yang tu boleh sebab tu faktoran. Lepas tu dah tak faham. Yang ini 1 masuk dalam ni. Dalam Y. 1 ni masuk dalam Y. Jadi Y sama dengan 1 kuasa 3 campur 3. Saya tak tulis sebab saya ambil jawapan terus. Tolak 9 kali 1 campur 2. Masukkan saja. Dapatkan kod Y dia. Yang 1 ni. X1. Masuk dalam ni. Kamu kira akan dapat negatif 3. Itu letak sini. Kenapa cikgu tak buat dy dx tu yang kali kedua? Belum bagi. Sebab dia nak soalan dia kata mula-mula cari koordinat A dulu. Jadi kita baru dapat X. Koordinat mesti ada X dan Y. Jadi kita kena cari koordinat A dulu. Sebab soalan dia kata cari koordinat A yang mungkin. Nampak? Dy dx kita kosong. Dapat yang ini. Faktor kuadratik ni dapat X. Dapat 2X. Jadi 2X maksudnya ada 2 koordinat. Dan koordinat kita kena lengkapkan lah. Dah dapat X, cari Y-nya. Boleh? Syafika faham ke? Faham. Dah dapat koordinat ni, bawah ni baru kita tentukan. Sebab bila kita buat kuasa 3, kita dah dapat ni baru kita buat D 2Y dx kuasa 2 baru kita buat. Jadi kita akan bezakan yang ini. Yang ini kita bezakan, kita akan dapat kat situ 6x campur 6. Okey. 6x campur 6 kita kena dapatkan untuk kedua-dua titik nilai dia. Sebab dia nak cari nilai. Cari nilai. Jadi untuk koordinat A yang ini 1 negatif 3 D2Y dx kuasa 2 kena gantikan apa? X dia 1. Gantikan nilai X1 dia. X1 kita akan dapat 6 kali 1 campur 6, 12. Macam tu. Kita ada satu lagi. Ini yang ini pula. Untuk yang ini, koordinat A yang ini, negatif 3, 29. D2Y dx kuasa 2 kita adalah sama dengan gantikan negatif 3 dalam ni pula. Negatif 3 kamu akan dapat negatif 18 campur 6 akan dapat negatif 12. Okay. Sebenarnya dia ada benda ni ada kegunaan dia. Cuma soalan ni dia bagi macam ni je. Okay. Cuba tengok, fahamkan. Nanti saya cerita dia. Boleh? Boleh faham tak? Dapat? Macam ada 12, negatif 12. Tengok.
Okey. Biasanya soalan ni dia tak tanya macam ni. Biasanya soalan ni kalau dalam exam, benda yang sama dia akan tanya. Diberi lengkung ni, kemudian dia suruh cari apa? Cari titik pusingan bagi lengkung tersebut dan nyatakan sama ada titik tersebut minimum atau maksimum. Biasanya soalan macam ni, benda yang sama. Sebab apa? Titik-titik pusingan, nak dapatkan titik pusingan, kita kena buat dy dx sama dengan kosong. Yang ni. Sebab kita akan dapat dua titik. Ini kita panggil dia titik-titik pusingan. Kemudian, nak tentukan sama ada titik tersebut minimum atau maksimum, apabila kita buat d2y, dx kuasa 2, kalau jawapan dia kita dapat positif. Positif maksudnya apa? Minimum. Sebab kalau positif, graf kita senyum. Ini minimum. Kalau kita buat d2y per dx kuasa 2 lebih kecil pada kosong, ini kita akan dapat graf kita masam sebab dia negatif. Jadi ini adalah maksimum. Ini tu soalan ni. Tapi soalan ni dia ajar kita, kamu buat ni dulu, buat benda ni dulu. Jadi kalau kita tengok titik ni, sifat titik ni, yang ini 12. 12 maksudnya positif, senyum. Ini ada maksudnya 1, negatif 3 ni adalah titik minimum. Yang ini adalah titik maksimum. Okey. Tapi soalan ni dia tak tanya macam ni. Cuma saya risau, kita dah boleh buat benda ni. Tiba-tiba dalam exam dia tanya macam ni. Benda yang sama sebenarnya. Yang kamu perlu buat. Okey. Kita tengok sebelah. 2.3. 2.3. Latihan formatif. Formatif ni dia akan cover balik semualah. Satu bahagian semua. Daripada 2 point berapa? 2.5, 2.6 masuk terus. Padam ni mana pergi Syafiqah? Terus lagi. Okey, kita tengok formatif. Latihan formatif. 2.3. Okey, tengok. Nombor 1. Dia minta jika XY tolak 2X kuasa 2. Kamu tengok soalan formatif ni. Dia kita dah belajar semua. Tapi dia ubah style soalan tu. Dia suruh tunjukkan bahawa X kuasa 2 d2y dx kuasa 2 campur dengan X dy dx sama dengan Y. Okey. Jadi kat sini sebenarnya soalan dia suruh buktikan saja. Cuma fokus kamu tengok, kita perlu ada apa? Kita perlu ada Y, kita perlu ada dy dx, dan kita perlu ada d2y dx kuasa 2. Iaitu kita perlu cari. Soalan pendek je. Nampak? Jadi kat sini dia bagi macam ni, Y pun tak ada lagi. Jadi kita dapatkan Y dulu. Saya akan buat X, Y sama dengan 2X kuasa 2 campur 3 macam tu. Pindahkan X ke bawah. Y sama dengan 2X kuasa 2 campur 3 per X. Okey. Yang ini biasanya kita boleh buat apa? Kita boleh pemudahkan. Bila kita pemudahkan, kita akan jadi Y sama dengan 2X campur dengan 3 per X, jadi 3X negatif 1. Jadi kita dah permudahkan. Jadi ini kita punya Y. Okey, sekarang kita perlukan apa pula? Kita perlu dy dx dan d2y.
Follow je. Terus kita buat kat bawah tu. dy dx pula. dy dx. 2x akan jadi 2. Kan? Kemudian yang ini dia akan jadi darab depan tolak 3x negatif 2. Okey? Mudah aja. Terus kita pergi buat d2y dx kuasa 2 sama dengan 2 tak payah. Ni terus masuk. Dia akan jadi 6x negatif 3. Sekarang nak buktikan, ambil semua nilai ni masuk ke dalam sana. Kan? Buktikan kiri dengan kanan adalah benar. Jadi saya masukkan x kuasa 2 d2y dx kuasa 2 ni 6x kuasa negatif 3 campur x, masukkan dy dx, 2 tolak 3x negatif 2. Okey, buktikan yang dia sama dengan y. Jangan pindah, dia tak boleh pindah. Buktikan jangan pindah, maksudnya kita akan buat belah kiri samakan dengan belah kanan, jangan pindah. Ni kembangkan saja. Ni kembangkan ke dalam ni akan jadi 6 2 tolak 3. 2 tolak 3 akan jadi x negatif 1. Okey, campur. Ni masuk akan jadi 2x. Campur tolak akan jadi tolak 3 x dengan negatif 2. 1 tolak 2. 1 tolak 2 akan jadi negatif 1. Situ. Okey. Ini negatif 1, ini negatif 1. Kita boleh kira. Kita akan dapat 2x campur 3x negatif 1. Jadi dah terbukti sama. Tengok soalan pendek je. Kena pecah buat satu-satu. Tengok apa dia bagi ni. Pecahkan. Buat satu-satu. Gantikan. Okey. Cuba kamu ambil. Boleh? Okey. Masuk nombor 2. Nombor 2. Okey, pada soalan nombor 2 mudah sikit. Dia baca direct je dia tanya. Nombor 2, soalan dia minta kat situ adalah cari f prime 1 dengan f double prime 1. Ada nilai x yang perlu kita gantikan kan. Jadi kita tengok a fx sama dengan 3x tolak 2x kuasa 3. Ini mudah lah. Terus kita buat terus f prime x sama dengan 3 darab depan tolak 6 x kuasa 2. Dah boleh kita buat terus f prime 1. Kita akan dapat 3 tolak 6 1 kuasa 2. Kita akan dapat 3 tolak 6 negatif 3.
Okey. Kemudian yang kedua dia nak double prime pula. Kita buat double prime kat bawah. X. Ambil daripada sini. Dia kita akan jadi apa? 3 tak payah. Yang ini darab depan. Negatif 12X. Jadi F double prime 1 akan dapat situ negatif 12 kali 1. Negatif 12. Nah, ini mudah. Sebab persamaan dia asal dia mudah. Yang bawah dia senang. Okey. Tengok B B dia ada adjust sikit saja B. Dia bagikan itu adalah Fx sama dengan X kuasa 2 5X tolak 3. Tengok yang ini kurungan kita ni dia tak ada power. Bila kurungan tak ada power, kamu boleh expand terus saja. Kembangkan dulu benda ni. Kembangkan. Dia akan jadi 5X kuasa 3 tolak dengan 3X kuasa 2. Terus kita boleh buat F prime X sama dengan darab depan 15X kuasa 2 darab depan 6X. Buatlah F prime 1. 15 1 kuasa 2 tolak 6 kali 1. 15 tolak 6 dapat 9. Ada senangnya sebab bila persamaan dia senang, pembezaan dia akan jadi senang lah. Okay. F double prime X. Ambil daripada sini. Turunkan. 2 darab 15. 30. X tolak 6. Terus kita boleh buat F double prime 1. 30 kali 1 tolak 6. 30 tolak 6, 24. Dia senang. Okey, yang C pun senang juga. Sebab C tu, tengok soalan C. C pun mudah juga. Tengok C. Dia bagi Fx sama dengan X kuasa 3 campur X per X kuasa 2. Yang ni boleh dipermudahkan. Mudahkan dia akan jadi apa sini? X kuasa 3 per dengan X kuasa 2 tinggal X. X dengan X kuasa 2 tinggal 1 per X. 1 per X maksudnya X kuasa negatif 1. Yang ini je untuk Fx kita. Okay, terus kita pergi buat terus F prime X. Yang ini dapat 1. Yang ini akan dapat negatif 1X negatif 2. Okay, masukkan saja. F prime 1. 1 tolak 1 kuasa 1 negatif 2. 1 kuasa apa pun dapat 1 juga. Dia tak masalah. Dapat jawapan sini kosong. 1 tolak 1 kan. Terus F double prime. X ambil daripada sini. Turun. Daripada sini pula. Sini. Daripada sini. Turun. Jadi 1 tak payah. Sini akan jadi negatif 2 darab negatif 1. 2 X negatif 3. Masukkan 1 saja. Sama dengan 2 kali 1 negatif 3. Jawapan akan dapat 2. Ini senang kan? Okey. Perbezaan kali kedua ni dia mudah sikit lah soalan-soalan dia. Cuma dia belum lagi melibatkan, bawah tu nombor 3. Nombor 3 tu dia melibatkan punca kuasa. Selalunya memang bila melibatkan punca kuasa ni, dia akan jadi complicated sikit. Jom kita tengok macam mana. Mana Syafiqah tak masuk balik? Habis bateri ke ni? Nombor 3.
Okey, untuk soalan nombor 3 kat sini, dia kata fx jika fx sama dengan punca kuasa 2. X kuasa 2 tolak 5. Soalan dia cari f prime 3 dan juga f double prime 5. Ini sama juga. Sebab tu soalan dia melibatkan pembezaan kali pertama dan kali kedua je. Okey. Yang ini saya akan tukar dulu benda ni ke dalam bentuk indeks. X kuasa 2 tolak 5 kuasa 1/2. Okey. Sekarang kita dah boleh buat f prime. F prime X, kita akan dapat kat sini salin bracket dia. Tolak 5, bawa depan 1/2, tolak 1, negatif 1/2. Kemudian bezakan dalam, bawa belakang. Bezakan dalam kita akan dapat kat sini 2X. Okey. Jadi kita boleh simplify ni, 2 dengan 2 ni mati. Yang tinggal adalah X. X kuasa 2 tolak 5 kuasa negatif 1/2. Saya tak turunkan ke bawah sebab kita ada nombor yang kita nak masukkan. Okay, jadi kita boleh masukkan nombor kita. F prime 3. 3 kuasa 2 tolak 5 negatif 1/2. Ini kamu boleh tekan kalkulator. Tekan kalkulator. Kamu akan dapat kat sini 3/2. Tekan kalkulator je. Tekan kalkulator terus, kamu akan dapat 3/2. Okey. Itu F prime. Kita tengok F double prime pula. Kat sini kita ada X kita kat sini . Bila dia jadi macam ni, yang ini F prime kita ada X kat luar, ada X kat dalam. Jadi nak buat seterusnya, tulis sini dulu. Okey, yang ini kita tak boleh buat macam biasa. Kita kena pakai formula. Cuma bila kita pakai formula, kalau kamu tengok yang ini negatif 1/2, kita turunkan ke bawah. Kita tulis . Dia akan jadi X per, nampak? Punca kuasa, dia ada punca kuasa. X kuasa 2 tolak 5. Yang ni kita akan buat. Dia tak boleh buat terus. Kena pakai formula. Jadi U kita sama dengan X. Okey. V kita sama dengan, yang ni saya tulis tapi untuk buat perbezaan kita tulis yang ni lagi senang . Okey. Jadi kat sini ingat bila kita ada nombor nak masuk, kita akan skip satu step, jauhkan sikit. Contoh sini saya jauhkan sikit. DU sama dengan 1. Kat sini DV dia sama dengan salin bracket, bawa depan, tolak 1, beza dalam, pergi belakang. Okey. Sebelum kita masuk ke dalam formula untuk hasil bahagi, kita ganti dulu 5 ni. Jadi kat sini U kita sama dengan 5. Diganti dulu lah. Baru masuk. Sini akan jadi 5 kuasa 2. 25 tolak 5. 25 tolak 5, 20. Jadi kat situ adalah 20 kuasa negatif 1/2. Biar je. Okey. Yang ini kita gantikan dengan 5. Kita akan jadi, yang ini boleh potong. Tengok 25 tolak 5, 20. Jadi negatif 20. Negatif 3/2. Belakang ada 5. Okey. Kita dah ganti masuk nombor-nombor. Ganti masuk, baru kita masukkan kepada formula untuk F double prime 5. Apa formula dia? V du.
V du. Dia akan jadi 20 negatif 1/2 tolak dengan U dV. Ni Nampak? Ni dengan sini. Ni dengan sini, saya akan ambil 5 darab 5. Dia akan jadi 25. Negatif kali tambah 25, 20 negatif 3/2. Tengok tu nombor dia. Kemudian bahagi dengan V kuasa 2. Siapa V? V kuasa 2. Negatif 1/2 kuasa 2. Okey? Nak selesaikan dia ni. Boleh tekan kalkulator terus pun boleh. Terus tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan terus. Kalau nak memudahkan, saya memudahkan Kadang-kadang tekan kalkulator bagi jawapan pelik-pelik. Puluhan dia bagi. Yang ini 20 sama dengan kita boleh keluarkan 20 negatif 1/2. 20 negatif 3/2. Ya. Kalau saya faktorkan 20 ni tekan kalkulator, saya faktor je. Kedua, yang ini boleh potong dengan ni. Tinggal sekarang adalah 1. Kamu tekan kalkulator tengok saya guna manual je. Okey, cuba kamu tekan. Berapa dapat? Macam nombor dia ni. Oh, saya salah ni. Sorry. Patut pelik. Saya silap. Yang ni V dia tak ada negatif. Dia jadi mengarut jadi Sekejap. Ni saya salah. Sorry. Ini akan jadi ni. Dia tak ada negatif. Saya yang salah ni. Di sini semua salah. V dia tak ada negatif. V dia adalah positif.
Sebab V yang ini V. Saya silap. Betulkan balik Saya rasa macam pelik ni. Ya Okey. dV yang ini 1/2. X kuasa 2 tolak 5 kuasa negatif 1/2 2x. Baru betul. Aduh. Salah letak negatif je dia jadi kacau. Ni 20 kuasa negatif 1/2 5. Itu saja. Cuba balik F double prime 5 sama dengan V du 20 kuasa 1/2 kemudian tolak dengan U dV 25 20 kuasa negatif 1/2 per dengan V kuasa 2. Baru betul. Oh, silap. Saya yang silap tadi Sorry. Tekan kalkulator balik. Ini senang sikit lah. Okey. Yang ni dia macam unknown ni. Dia boleh hapus. Dia akan jadi. Kalau kalkulator baru tu senang. Kalkulator lama yang susah nak kira sikit. Dia akan dapat 20 atas saya faktorkan dengan ni dengan 1 tolak 25 20 negatif 1 per dengan kedua ni boleh potong. Yang tinggal adalah yang ini 1 per negatif 1 per 4 punca kuasa 2 20 sama dengan negatif 1 per 8. Cuba kamu tekan tengok. Betul ke? Okey, cuba sekejap. Vektor. Sekejap
Okey, betul. Dapat tak? Cuba tekan kalkulator. So dalam point dia, kalau kalkulator yang ada point tu dia bagi sama dengan negatif 0.0559. Yang tu je. Kita bundarkan 0.0559. Ini susah sikit sebab nombor dia pelik. Cuba kamu perhatikan dia. Boleh ke? Boleh. Boleh. Sorry, saya silap tadi negatif jadi kacau. Okey. Tengok terus nombor 4. Nombor 4 tu mudah sikit lah pada nombor 3 ni. Dia bila ada cert ni lah, dia kacau cert ni. Lepas tu kalau kamu pakai kalkulator yang lama tu, kalau boleh kamu dapatkan kalkulator yang baru sebab kalkulator baru jawapan dia kamu tekan dia terus jawapan dia dalam cert. Okey, kalau yang lama tu dia bagi jawapan dalam perpuluhan. Cepatlah ni dekat anak raya ni, pada raya beli kalkulator baru. Okey, nombor 4. Tengok. A sama dengan T kuasa 3 campur 2T kuasa 2 campur 3T campur 4. Cari nilai-nilai T. Okey, nampak dia suruh cari apa? Cari T. Tapi ada nilai-nilai T, maksudnya jawapan ni mungkin lebih pada satu lah. Okey, apa yang dia bagi? Dia kata dA per dengan dt sama dengan d2a per dt kuasa 2. Ini senang lah, kita terus buat je lah kan. Lepas tu kita buat algebra je habiskan. dA dt direct 3 T kuasa 2 campur 4T campur 3. Lepas tu kita bezakan yang ni pula, bawa belah sini. Perbezaan kali kedua. Yang ni akan jadi 6T campur 4. Sebab dia jadi kuadratik. Jadikan persamaan am 3T kuasa 2 campur 4T tolak 6T campur 3 tolak 4 sama dengan kosong. Saya buat satu-satu kan. 3T kuasa 2 tolak 2T tolak 1 sama dengan kosong. Okey. Yang ini kamu boleh faktorkan. Cuba faktorkan tengok. Ni faktor kita akan dapat lebih kurang. Dapat 3. 3 juga. Kemudian tolak campur per 3. Per 3. Okey. Jadi X sama X pula pakai X. Sorry. Salah saja T ni. Jadi bukan X T. Jadi T kita akan dapat T sama dengan negatif 1/3 dan T sama dengan 1. Kamu semak kamu pakai kalkulator faktor. Saya tak pakai kalkulator, cuba. Dah dapat ni macam tadilah. Kita cari nilai-nilai T dah dapat. Untuk keadaan dA
Perti di 2A di 302 ni dah siap lah. Sebab soalan ni hanya nak cari nilai-nilai T saja dah. Dia senang sikit. Okey. Sama juga tu. Nombor 5 pun sama juga. Nombor 5 tu mudah juga. Nombor 5. Jadi nombor 5 saya akan tinggalkan kat kamu lah untuk kamu buat. Senang. Saya akan pergi terus nombor 6. Nombor 6 ni ada banyak benda. Nombor 4 senang. Nombor 5 pun senang juga. Kamu boleh buat. Okey, saya skip pergi nombor 6 sebab nombor 6 ada A, B, C, D ya. Nombor 6. Fx sama dengan X kuasa 3 tolak X kuasa 2 tolak 8X campur 9. Okey. Seterusnya kat situ A, soalan dia. Nilai-nilai X dengan keadaan F prime X sama dengan kosong. Ni kita buat je terus. Ni kita terus buat. Kita akan dapat apa? 3X kuasa 2 tolak 2X tolak 8 sama dengan kosong. Fakturkan saja. Kamu terus dapat nilai X. Fakturkan saja terus tu. Uish, susah nombor ni. Adakah berjaya saya fakturkan ni? Empat 6. 3, 2. Jadi X sama dengan negatif 4/3 dan X sama dengan 2. Boleh lagi faktor manual ni. Okey. Kamu semak pakai kereta. Okey. B. Dia nak F double prime X. F double prime X kita akan dapat. Terus Fx kita ada kat sini. Terus buat jadi 6X tolak 2. Itu saja. F double prime X kan. Okey. Nilai X dengan keadaan F double prime X sama dengan kosong. C. Yang ini samakan dengan kosong. 6X tolak 2 sama dengan kosong. Terus dapat 6X sama dengan 2. X sama dengan 2 bahagi 6, 1/3. Ini pun senang juga. Julat nilai X. Yang ini D. Julat. Dia nak julat nilai X apabila F double prime X lebih kecil pada kosong. Sama juga. Ambil je. Masuk saja. 6X tolak 2 lebih kecil pada kosong. 6X lebih kecil daripada 2. X lebih kecil daripada 1/3. Dia senang. Sama. Benda yang sama. Sebab benda tu dia hanya sambung apa yang kita buat terus saja. Cuma julat dalam bentuk ketaksamaan. Okey. Saya nak tambah sikit lagi kat kamu untuk bahagian seterusnya ni. Untuk perbezaan kali pertama dan kedua, saya rasa kau boleh. Dah boleh lah ni. Senang-senang sikit dah. Ni tadi ada satu soalan je. Nombor 3 je. Dia agak sukar sikit sebab melibatkan set. Okey. Sekarang kita tengok bahagian seterusnya iaitu kecerunan. Kecerunan. Okey. Dia nama dia bagi lebih kurang kepada fungsi kecerunan. Fungsi kecerunan. Kalau kamu nampak kataan fungsi kecerunan, maksudnya apa? Dy dx. Dy dx ni adalah fungsi kecerunan. Ataupun simbol dia kecerunan tangent, MT. Juga adalah dy dx. Ini lagi tepat. Okey. Kecerunan tangent adalah dy dx formula. Tapi bila soalan berdasarkan kecerunan tangent ni, kita kena ada nilai x ni. Kena gantikan nilai x. Cuma kamu kena ingat kalau dia kata cari kecerunan, cari apa fungsi kecerunan? Semuanya adalah melibatkan dy dx. Okey. Tengok dekat 2.7.
Dan 2.7 nombor 1. Okey, 2.7. Persamaan bagi satu lengkung ialah Y sama dengan 9X campur 1 per X. Yang mana X positif. So, okey. A1 cari kecurunan tangen, nampak soalan dia. Cari kecurunan tangen kepada lengkung itu dx. Jadi cari kecurunan tangen. Kecurunan tangen MT. MT dia suruh cari. Kat mana? Pada ketika X sama dengan 1/4 dan X sama dengan 1. Formula kita apa? Kena buat dy dx. Sebab MT adalah dy dx. Kita pergi buatlah dy dx. Nak buat dy dx benda macam ni. Kalau per 4 kuasa negatif 2. Okey. Ini kamu tekan kalkulator saja. Tu dapat 9. Pakai kalkulator lah ni. 9 tolak 1/4 kuasa negatif 2. Dapat negatif 7. Kecurunan yang untuk X sama dengan 1/4. Untuk X sama dengan 1, M tangent sama dengan 9 tolak 1 kuasa negatif 2. Dapat 8 terus. Itu maksud dia soalan ni. Jadi kamu kena ingat, formula dia kadang-kadang dia bagi apa? Cari kecurunan tangent. Kalau kamu terlupa yang kecurunan tangent adalah dy dx, benda tu jadi susah. Ingat. Okey. Untuk setiap koordinat X itu nyatakan keadaan kecurunan tangentnya kepada lengkung itu. Okey. Dia nak apa? Nyatakan keadaan kecurunan tangentnya kepada lengkung itu. Sekejap, tak faham soalan ni. Okey. Dia maksud dia kat sini bila kecurunan kita negatif, satu lagi kecurunan kita positif. Jadi hari ni kalau ikut dalam matematik, dia panggil untuk nyatakan keadaan kecurunan tangent. Keadaan kecurunan tangent dia ada dua keadaan. Satu, kecurunan M dia kalau dia positif dia macam ni. Kalau negatif dia macam ni. Okey. Yang ni kita panggil dia pencung. Pencung ke kiri. Ke kiri. Yang ini pencung ke kanan. Kalau positif dia satu. Dia panggil macam tu. Dia ambil. Okey, satu pencung ke kiri, satu pencung ke kanan. Itu keadaan bagi kecerunan sama ada positif atau negatif. Jawapan bawah ni lah. Okey. Untuk B, soalan B dia kata cari koordinat titik pada lengkung itu dengan keadaan garis tangentnya adalah mengufuk. Okey. Apabila garis tangent mengufuk dia macam ni. Kecurunan dia ada positif, ada negatif dan ada flat. Kalau yang ini positif, yang ini negatif, yang ini kosong. Nampak? Bila kosong, kecurunan dia adalah apa? Mengufuk. Garis tangent itu adalah mengufuk. Okey. Kalau positif, pencung ke kiri. Negatif,
pencung ke kanan. Kalau kosong, mengufuk. Okey, dari kat sini apa kita buat? Untuk soalan B ni, kamu hanya perlu jadikan dia dy dx dia sama dengan kosong sebab dia kata mengufuk. Jadi kita pun buatlah dy dx. Mana dy dx kita tadi? Ni. Dy dx kita 9 tolak x kuasa negatif 2. 9 tolak x kuasa negatif 2 sama dengan kosong. Kita akan dapat 9 sama dengan x kuasa negatif 2. Jadi kat sini kita akan dapat x kuasa 2 padang kan? X kita akan jadi 1/3 dan juga negatif 1/3. Dua keadaan Okay. Cuma dia tak nak lah x yang syarat dia x mesti positif. Syarat awal yang tadi. X ni mesti positif, kita ambil x 1/3 saja. Jadi kita tak ambil. Okay. Sebab dia nak titik pada lengkung. Titik dah ada x, kena dapatkan dia punya y. Okay. Masukkan 1/3 ke dalam y ni. Jadi dia akan jadi y sama dengan 9 1/3 campur 1/1/3. Jadi kita akan dapat jawapan kat situ 3 campur 3, 6. Jadi koordinat kita 1/3, 6. Cuma formula ni penting. Ingat formula ni keturunan tangent adalah dy dx. Kemudian dia punya sifat dia kalau mengufuk maksudnya dia keturunan dia kosong. Positif pencung ke kiri, negatif pencung ke kanan. Okey. Saya habiskan. Lagi nombor 2 buat besar ni sebenarnya. Tak cukup ni. Kita kena dapatkan whiteboard lagi panjang ni. Nombor 2. Okey, nombor 2 Lengkung y sama dengan ax kuasa 2 campur b per x. Mempunyai keturunan m sama dengan negatif 14 dan m sama dengan 7. Dx sini x dia sama dengan 1/2. Yang ini x sama dengan 2. Itu perkataan dia. Dia kata masing-masing Okey, tentukan nilai a dan b. Apa formula kita? Formula yang sama iaitu m tangent m adalah dy dx. Itu yang kita pakai hari ni je. Jadi kita pergi buatlah dy dx untuk ni. Jadi untuk ni macam biasa boleh jadikan y sama dengan ax kuasa 2 campur bx negatif 1 dy dx sama dengan 2ax tolak bx negatif 2. Okey, nak bagi cantik, bagi senang, 2ax tolak b per x kuasa 2 gitu. Okey, kemudian dia ada dua maklumat. Dan dua unknown kena cari, maksudnya persamaan serentak. Kita gantikan dia. Yang pertama, keturunan kita adalah, ini keturunan negatif 14. X 1/2. Jadi negatif 14 sama dengan 2A 1/2 tolak B 1/2 kuasa 2. Yang ini yang kamu kena selesaikan dia punya persamaan ni kan. Jadi kamu ada kalkulator. Bila ada kalkulator, kita akan susunkan dia dalam bentuk huruf nombor. Negatif 14. Sini akan jadi potong tinggal A.
Yang ini akan jadi, kalau kamu tekan kalkulator ni akan jadi 1/4. 1/4 naik atas dia akan jadi 4. Okey. Dia kalau kamu jumpa apa-apa, dia kalau B per 1/4. Yang ujung ni dia akan naik ke atas. Yang ketiga. Orang ketiga tu dia akan naik ke atas. Dia akan jadi 4B. Okey. Ini persamaan yang pertama kita. Persamaan kedua, saya masukkan 7 dan 2 pula. 7 dan 2. Jadi, tengok kat sini. 7 sama dengan, masuk 2. 2A, 2. Tolak B per 2/2. Sini kita akan dapat 7, 4A tolak B per 4. Okey. Bila jadi macam ni, nak buat soalan serentak dia, kamu hanya perlu susun. Susun macam ni. Tak payah pakai pergantian, tak payah pakai kalkulator je. Susun susun sebab dalam formula nak pakai kalkulator, kamu kena gunakan X, Y equal to numbers ni. C. Kena pakai ni. Yang ini adalah A, ini B, C. Kena susun macam ni. Jadi yang pertama saya susun jadi 1A tolak 4B sama dengan negatif 14. Yang ni. Okey, susun dia. Yang ini dia akan jadi 4A. Okey, tolak 1/4B. Nampak? 1/4B sama dengan 7. Terus kamu ambil kalkulator. Yang biasa kamu boleh pakai biasalah untuk mod. Yang pakai EQN tu. Unknown. Macam mana heja unknown ni? Unknown 2. Yang ada keluar A1 kalau kalkulator biasa. Okey, untuk kalkulator yang canggih sikit dia lebih mudah lah. Cuba buat tengok soalan serentak dia. Berapa dapat? Satu negatif 4B. C dia negatif 14. Bawah dia 4. Negatif 1/4. Tujuh. X2, Y4. Jadi kat situ kita dapat A sama dengan 2. B sama dengan 4. Pakai kalkulator je. Kamu dah dibenarkan menggunakan kalkulator. Kita dah akan dapat nilai A dan nilai B. Terus. Okey. Yang B tu, dia kata apa? Cari koordinat titik pada lengkung dengan keadaan tangennya adalah sifar. Tangen sifar macam mana? Tangen sifar maksudnya dy dx sama dengan kosong. Ini untuk B. Dy dx sama dengan kosong. Ini tangennya sifar. Mana dy dx? Ni dy dx. A dah ada belum? Dah. Masukkan saja. Dy dx saya masuk yang ni. Yang ni. Jadi A kita adalah 2. Jadi 2 kali 2 akan jadi 4x. Tolak. B kita adalah 4. Jadi 4 per x kuasa 2. Sama dengan kosong. Dia dah ada A, B, masukkan saja. Selesaikan yang ni. Selesaikan ni pindah je lah. Jadi 4x sama dengan 4 per x kuasa 2 pindah x kuasa 3 sama dengan 1. X sama dengan 1. Dia nak koordinat titik. Jangan tinggal macam ni. Koordinat mesti ada X dan mesti ada Y. Mana Y? Ni Y. Akan salah masuk. Dia mesti masuk tempat yang betul lah. Ni Y. Jadi Y kita adalah sama dengan A2. X kita 1. Campur dengan B kita 4. X1. Jawapan akan dapat 6. Koordinat kita adalah 1,
Now. Okey, formula yang kamu kena hafal adalah kecerunan tangent adalah dy dx. Yang tu. Boleh ke? Agak pening sikit hari ni dah kan. Benda dia dah masuk dalam sikit dah. Kemudian ni dia kira adalah dia punya kegunaan juga, aplikasi yang pertama dalam pembezaan iaitu kecerunan tangent. Persamaan tangent, kecerunan tangent semua satu geng ni. Okey. Jadi alhamdulillah untuk hari ni saya buat sampai 2.7 dulu. InsyaAllah kita jumpa pada kelas seterusnya untuk sambungan 2.8 dan seterusnya. Sekarang dia dah masuk kegunaan pembezaan. Kamu akan nampak banyak kegunaannya pembezaan dalam kehidupan seharian nanti. Jadi wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadir kelas hari ini. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama. Asyik go.